FTA ni sebenarnya dah bermula 10 tahun yang lepas. 10 tahun lalu saya adalah sebagai seorang student, di mana masa saya student tu saya perlukan duit masa belajar. So, apa yang mendesakkan saya untuk mulakan bisnes adalah bila mana saya tak mampu nak bayar yuran. Saya seorang miskin sebab family saya adalah berlatar belakang petani. Ibu ayah saya penerang getah. So, saya sebagai student masa tu saya tak sanggup nak menyusahkan family. Jadi, saya berusaha sendirilah cari jalan, cari duit sendiri dengan buat bisnes masa dekat kampus. So, benda ni berlangsung selama 4 tahun tanpa ilmu yang betul. Daripada bisnes tu saya dapatlah bayar yuran saya sendiri, dapat gunakan pembelanjaan hidup saya sendiri dekat kampus. Family saya tak tahu pun apa kesusahan saya masa dekat universiti. Sebab saya masa tu master. Habis je master 2012 saya kena mengajar dekat sekolah. Saya jadi guru sains dan matematik. Tahun 2013 saya berhenti terus. Saya tak ambil, saya tak buat, saya tak minta kerja, tak ada. Saya memang berhenti. Orang kata ambil keputusan yang berani matilah. So bila saya buat keputusan tu, family saya tentang habis-habisan. Kau tak nak kerja, duit kau nak dapat kat mana? Siapa nak bagi kau makan? Siapa nak sara semua? Dah duit tak ada. Kita tak nak kerja, nak buat bisnes ni. Okay, one day bila kawan saya dapat tahu, saya pun cuba tiru untuk buat ibu dia juga. Dia tak puas hati. Dia tuduh saya nak tiru dia, nak jadi macam dia. Saya rasa dia tak sedar sebab dia mesej pesanan dekat saya. Dia macam tak bagi. Dia kata suruh saya stop, jangan buat macam dia. Dia tak nak. Macam dia tak suka tengok kawan dia berjaya juga macam dia. So dari situ saya sangat-sangat gila sedih, kecewa. Memang saya menangis. Kenapa kawan saya buat macam tu? Tak sanggup dia nak tengok kawan dia juga berjaya macam dia. Saya tak boleh terima benda tu. So lepas daripada kawan saya buat saya macam tu, saya sedih, saya sakit hati, saya marah. Saya dah hilang kawan. Saya pun start menulis dekat Facebook. Saya meluahkan perasaan saya tu dekat Facebook. Tiba-tiba tulisan saya tu viral. First time saya tulis dekat Facebook. Tulisan saya, kesedihan saya, kelukaan saya, kemarahan saya tulis dekat Facebook. Dan orang nak baca lagi penulisan saya berkenaan dengan nasihat hati dan sebagainya lah. Saya tulis. So saya start tulis dekat Facebook. Sebab saya nak betulkan mindset salah faham manusia terhadap bila kita mendoakan kejayaan orang lain. Sebenarnya kita pun ada hati yang baik lah. Pada saya macam tu, saya nak betulkan salah faham manusia, dengki, iri hati, khianat. Sebab manusia ramai ada masalah macam ni. Tak suka tengok orang lain berjaya lebih daripada dia. Bulan puasa, bulan 11 2013. Tajuk dia menghidupkan hati yang mati. Tapi tak ada orang pun nak beli, tak ada orang pun nak baca. Lepas tu, bila dalam masa 9 bulan, saya pasarkan, tak ada seorang pun nak beli. 9 bulan, saya tak pernah give up. Saya bukan seorang yang putus asa. 9 bulan saya pasarkan, sambil-sambil saya menulis. Tiba-tiba satu hari tu, ada orang sanggup baca. Dia beli, dia baca, dia review. Orangnya adalah Tuan Ilin dengan Dr. Rahman Baco. Lepas tu seorang lagi Ustaz Talib, dia baca. Dia bagi support dekat saya. Dia kata ibu ni boleh pergi lagi jauh sebab ada sesuatu dalam benda ni. Dia baca. Saya rasa semangat. Saya tulis lagi, saya edit lagi. Tiba-tiba saya dapat ilham. Sebenarnya manusia tak suka tajuk macam ni. So tajuk macam ni dia lebih kepada sebenarnya saya ni masalah apa. Saya cakap, oh rupanya saya ada masalah dengan rezeki. Sebab saya sibuk nak cari duit, saya sibuk nak dapat income banyak, saya sibuk nak jadi jutawan. So saya tukar tajuk dia, jadilah 70 formula tarik rezeki. Itu yang pertama. 70 formula tarik rezeki tu, 70 je masa tu. Barulah saya update jadilah 111 macam sekarang. Dalam masa 10 tahun ni rasanya lebih 3,000 kali saya edit buku tu. Kita start bukukan dia pada 2016. Bila mana saya dapat mesej daripada saya punya pensyarah. Dia baca buku saya, dia kata, Nora, why not you jadikan ibu you ni kepada buku? Sebab you punya ibu ni sangat tebal. Dari situ Alhamdulillah keluarlah buku saya yang pertama tahun 2016. Cabaran yang paling dahsyat adalah pada saya, sebab saya percaya benda tu akan jadi realiti. Apa aja cabaran yang datang dalam hidup saya, Alhamdulillah saya boleh tepis. Manusia ni bila dia percaya, bila dia nampak bukti. Dia tak akan percaya selagi kita belum berjaya. Saya nak melahirkan generasi ummah yang kaya jiwa lah. Matlamat saya sebab manusia ni ada penyakit hati. Kalau betulnya hati, insya-Allah kasih sayang tu akan bertebaran dan kekayaan dan kejayaan tu akan datang dengan sendirinya. Bila hati kita betul. Misi saya adalah nak melahirkan generasi ummah yang kaya jiwa, ada budaya membaca, akhlak yang tinggi melalui bacaan FTA ni. Sebab FTA ni motu betulkan hati. Rezeki akan tertarik kepada orang yang hati bersih, baik, betul.
Saya sebenarnya nak melahirkan generasi umat yang kaya jiwa ni, kita kena dulu kaya jiwa. Saya betul hati saya, barulah rezeki kita akan masuk. Dan orang lain pun benda yang sama. Bila hati kita bersih, banyak benda yang kebaikan yang akan tertarik datang kepada kita. Sepanjang saya buat bisnes FTR ni, saya tak tahu nak cakap, tapi memang luar biasa dah. Orang boleh kata setiap minit saya dapat testimoni FTR. Tapi yang paling menyentuh hati saya adalah bila mana FTR ni sampai kepada non-Muslim. Mereka baca FTR saja, Allah bagi hidayah masuk Islam. Setakat rekod saya sekarang yang saya ada, data saya ada 17 orang non-Muslim convert masuk Islam dengan hanya baca buku FTR sahaja. Misi tu dakwah, ajak orang lain turn back to Allah. Asalnya saya nak bawa duit, tapi niat saya tertukar di pertengahan jalan. Saya mau tu kepada nak jaga agama Allah. Bila kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. So bila saya buat macam tu, saya betulkan niat saya. So ramai non-Muslim masuk yang satu hari tu. Yang paling menyentuh hati saya satu lagi, bila mana seorang isteri dia belikan suami dia buku FTR. Suami dia baca, suami dia rupanya tak pernah berbuat baik pada isteri. Satu hari suami dia tulis surat panjang dekat isteri dia. Karangan tu dia tulis, dia minta maaf dekat isteri dia apa semua. Sebab lepas baca FTR tu dia kata, saya pertama kali dalam hidup saya solat taubat. Lepas pada solat taubat tu 3 hari tu Allah ambil nyawa dia. Isteri tu pasnya dekat saya bagi tahu, cikgu terima kasih sebab hasilkan buku FTR. Suami saya tak pernah solat taubat, tapi lepas baca buku cikgu dia solat taubat. Lepas tu 3 hari meninggal. Saya tak tahu nak cakap. Saya cuma berdoa semoga Allah tempatkan dia di kalangan orang yang beriman dan masuk syurga tu je. Saya tak sangka dengan hanya baca buku saya boleh buatkan hati dia turn back to Allah untuk sujud dan bertaubat. So memang itulah momen yang paling menyentuh hati saya sepanjang saya buat buku ni. Memang betul banyak buku rezeki yang telah ditulis di luar sana. Tapi apa yang membezakan FTR ni dengan buku-buku yang di luar sana adalah penyampaian saya sendirilah. Sebab misi saya adalah menulis ke syurga. Maksudnya saya sendiri nak ada satu kata saham akhirat yang mana saya boleh gunakan platform penulisan ni untuk berdakwah.